Ramai orang yang bawa keranda tengah jalan. Maksudnya tengah berarak lah waktu tengah malam tu. Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey baik, pada malam ni FJ nak buat konten santai je berkaitan dengan kisah seram yang kedua yang berlaku dekat Jalan Pondok Tanjung lah. Okey, dekat laman web Mstar juga, di kolom mistik dia. Okey, artikel yang sebelum ni FJ baca kisah seram yang pertama itu dia upload pada tahun 2019 dan artikel yang kedua ini dia upload pada Oktober 2020 lah, bagi orang lain pula, iaitu penulis dia Muhammad Al-Qayyum Azizi. Okey, jadi tajuk daripada Mstar ni dikatakan bahawa dah lama orang pesan hati-hati lalu Pondok Tanjung, pemuda dari Baling terima habuan jumpa keranda di usung tengah malam. Itu tajuk dia, panjang lah. Jadi jom kita tengok akan konten isi cerita seram ini. Okey, sudah hampir setahun Zack terpaksa berjauhan dengan keluarga selepas dia ditukarkan ke cawangan syarikatnya di Taiping, Perak kerana kenaikan pangkat. Meskipun berjauhan, Zack tidak pernah melupakan tanggungjawab terhadap isteri dan anak-anaknya dan akan pulang ke Baling, Kedah setiap hujung minggu untuk bersama keluarga. Namun dia mengakui perjalanan dari Taiping ke Kedah memang memenatkan, apatah lagi terpaksa berulang-alik setiap minggu. Jadi bagi menjimatkan masa perjalanan dan petrol, Zack mengambil keputusan untuk menggunakan jalan pintas sehinggalah satu kejadian yang menyeramkan berlaku kepadanya. Cerita bermula apabila Zack tertanya-tanya mungkin ada jalan pintas jika mahu pulang ke Baling dari Taiping, sehinggalah rakan sepejabat mencadangkan beberapa laluan, iaitu melalui kawasan kampung jika enggan menggunakan lebuh raya. Namun begitu, kita sedia maklum biasanya kalau laluan di kawasan kampung keadaannya agak berbahaya pada waktu malam, khususnya jika ia kawasan hutan atau estate, kerana dikhawatiri haiwan liar seperti babi dan tapir melintas. Tidak pun haiwan ternakan seperti kerbau dan juga lembu yang suka tidur di atas jalan. Rakan sekerja saya tanya jalan pintas untuk balik ke Kedah dari Taiping. Namun ada juga mereka menasihati memang cepat tapi bahaya kalau memandu waktu malam. Kata mereka pelbagai kejadian aneh berlaku dan menasihatkan saya menggunakan lebuh raya atau memandu di jalan lama pada waktu siang sahaja, katanya. Mendengar nasihat rakan-rakannya, Zack pulang ke Kedah pada awal pagi melalui Kemunting menuju ke Pondok Tanjung sebelum menempuh Selama di Perak. Dari Selama dia memasuki negeri Kedah yang bersempadan dengan daerah itu menuju ke Mahang, Karangan, seterusnya Kuala Ketil sebelum sampai daerah Baling. Tajuk dia, orang ramai berjalan kaki di jalan pukul 2 pagi. Cerita Zack, perjalanan pada waktu pagi berjalan lancar meskipun jalan raya agak berbahaya selain banyak selekoh tajam dan monyet berkeliaran sepanjang jalan. Namun perjalanan agak tenang kerana pemandangan dipenuhi dengan pokok kelapa sawit sepanjang perjalanan, ujarnya. Lama kelamaan, kata Zack, dia mula terbiasa dengan laluan tersebut dan mula yakin untuk pulang ke Taiping pada waktu malam menggunakan jalan yang sama dari Baling. Kebetulan ketika itu, cerita Zack, dia terpaksa pulang pada lewat malam kerana menghadiri majlis kenduri di Baling dan tindakan itu satu keputusan yang salah. Pada awalnya perjalanan lancar sehinggalah saya tiba di Pondok Tanjung menghala ke Kemunting. Ia lebih kurang 30 minit untuk sampai ke Taiping. Jam ketika itu sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Entah kenapa saya rasa seram, tetapi saya teruskan pemanduan seperti biasa sebelum saya lihat ada ramai orang sedang berjalan kaki di jalan raya, katanya. Zack memberitahu dia mulanya tidak mengesyaki apa-apa yang pelik kerana mereka berjalan kaki dengan jumlah yang ramai sehingga dia terpaksa memperlahankan kenderaan memandangkan kumpulan itu berjalan di tengah jalan raya. Bayangkan dalam gelap itu pukul 2 pagi mereka berjalan kaki beramai-ramai. Saya sampai terpaksa perlahankan kereta dan turunkan lampu tinggi yang saya guna sebelum itu. Memang tak dapat nak celah kerana jumlah mereka amat ramai dan saya ambil keputusan untuk memandu mengikut saja mereka perlahan-lahan dari belakang, katanya. Bagaimanapun Zack memberitahu selepas beberapa minit dia mula tertanya-tanya kenapa begitu ramai kumpulan itu pada waktu tersebut di jalan raya. Orang ramai usung jenazah, Zack mula menggeletar. Kata Zack, dia memberanikan diri dengan memberhentikan kereta di tepi jalan sebelum membuka lampu tinggi ketika melihat kumpulan itu sedang mengusung keranda jenazah. Darahnya mula berderau dan mula terfikir tiada siapa di antara mereka dalam kumpulan itu yang membawa lampu suluh atau pelita bagi mengiringi jenazah ke kawasan perkuburan. Saya masih berfikiran positif dan kembali mengikut kumpulan
kumpulan itu dari belakang dan membuka lampu tinggi kerana keadaan memang gelap. Tetapi saya pelik kerana tiada seorang pun di antara mereka yang menoleh ke arah saya. Saya toleh kiri kanan dan saya mula teringat ini kawasan hutan, mana ada rumah dekat kawasan ini. Terketar-ketar saya pegang steering kereta dan cuba himpit bahu jalan untuk pintas kumpulan itu, dan memang tak pandang kiri kanan lagi dah. Sampai di rumah Zack, dia terus mengunci diri dalam bilik namun tidak dapat melelapkan mata kerana berasa terganggu dengan kejadian itu. Keesokan harinya, kata Zack, dia mengalami demam selama beberapa hari dan sejak itu dia tidak lagi berani menggunakan jalan itu pada waktu malam. Menurut cerita orang lama, banyak kejadian pelik pada waktu malam berlaku di Pondok Tanjung yang dikelilingi kawasan hutan simpan dan juga estate. Pada waktu siang, kawasan itu banyak dipenuhi monyet yang menanti makanan daripada pengguna jalan raya yang gemar memberi makanan ketika melalui kawasan berkenaan. Pada waktu malam pula dikatakan ia merupakan kawasan perkampungan orang bunian. Jadi tidak hairanlah sesiapa yang melalui kawasan itu pada tengah malam, jika nasib kurang baik, akan terjumpa macam-macam kelibat. Antara yang kerap menjadi buah mulut orang ialah bertemu kumpulan manusia mengusung keranda, ibu berjalan dengan dua anak, dan terdengar ada ramai orang sedang mandi di anak sungai kawasan itu. Pernah juga terjadi seorang penunggang motosikal nyaris terbabas kerana ketika jauh lampu motosikalnya menunjukkan jalan itu lurus, namun apabila ia sudah dekat, ia rupanya selekoh tajam. Penunggang motosikal itu bernasib baik kerana pada waktu kejadian itu kira-kira 11 malam, dia tidak menunggang laju motosikalnya. Selalunya orang yang jarang melalui kawasan berkenaan akan berdepan dengan pelbagai kejadian ganjil berbanding penduduk setempat yang kerap melalui laluan itu. Okey, habis sudah berkaitan dengan kisah tersebut, di mana cerita ini disampaikan oleh Zack lah, tapi AJ rasa bukan nama sebenar kot. Okey, di mana beliau ni adalah orang yang duduk di Baling, kemudian dapat kerja dekat Taiping. Jadi beliau ni berulang-alik lah jalan yang paling dekat, dan apa yang dia mention jalan tu betul, jalan tu tepat lah. Maksudnya daripada Kemunting, daripada Taiping pergi Kemunting, Kemunting Pondok Tanjung, Pondok Tanjung Selama, lepas tu dia masuk daerah dalam Kedah, Kuala Ketil dan sebagainya lah. Jalan, lepas tu masuk Karangan apa semua, jalan tu betul. Jadi bila dia mention jalan tu dengan tepat, AJ rasa cerita ni, selalunya AJ kalau nak tahu sama ada cerita tu tepat ataupun tidak, AJ akan tengok dia punya ketepatan cerita tu lah. Satu ketepatan cerita tu, satu lagi ketepatan masa yang diberikan. Macam tadi dia mention, dia kata masa daripada Pondok Tanjung untuk sampai ke Taiping lebih kurang 30 minit. So memang agak betul lah dia punya garis masa tu. Jadi bila dia punya garis masa tu agak betul, maksudnya dia berpengalaman sebenar lah melalui jalan tu, berbanding dengan orang yang tak pernah lalu. Dia takkan tahu berapa masa jarak perjalanan tu. Sebab AJ pernah lalu buat video penelusuran pada waktu siang sebelum ni kan. Jadinya apabila Zack menceritakan akan kisah dia yang terpaksa berulang-alik lah, dan waktu kejadian pun beliau ni emergency. Sebab tu dia cakap bila kejadian-kejadian seperti ini adalah kejadian emergency lah, di mana beliau pada ketika itu pergi balik ke Baling, tak ada masalah sebab beliau lalu waktu siang. Tetapi sebabkan mungkin sebab beliau dah pernah lalu dan tahu keadaan jalan itu, jadi beliau pun pada satu hari ni ada majlis kenduri kahwin, dan beliau terpaksa bergerak lewat malam dah lah daripada Baling untuk menuju ke Taiping. Okey, mungkin dia punya penilaian dia adalah sebabkan kerana beliau ini telah pun melalui jalan tersebut. Sebab beliau telah pun melalui jalan tersebut pada waktu siang, jadi beliau rasakan tak ada masalah untuk beliau lalui jalan tersebut pada waktu malam lah. Ini yang FJ dapat rasakan. Sebab apabila FJ lalu waktu siang, jalan tersebut jalan yang korang akan fikir, alah kalau lalu waktu malam tak ada apa lah, biasalah, macam tu lah keadaan dia. Tapi bila waktu malam, kemungkinan bila dia lalu waktu malam tu, dia rasa macam alamak, jalan ni sunyi dah pula, macam tak ada orang dan sebagainya kan. So apa benda yang berlaku kepada dia ialah sewaktu beliau yang FJ fahamkan tadi daripada Selama untuk menuju ke Taiping lah, sewaktu beliau sampai ke Pondok Tanjung dah, daripada Pondok Tanjung untuk menuju ke Kemunting, di situlah gangguan yang beliau terima, iaitu nampak orang mengusung keranda. Sebab tu AJ pernah tanya dalam video yang AJ buat penelusuran sebelum ni, di mana kawasan hotspot yang berlaku kisah seram dan sebagainya kan. Tapi yang daripada kisah yang sebelum ni, kisah satu, yang kisah Prebet Azam tu, yang askar tu, beliau mengalami dekat kawasan hutan Pondok Tanjung. Maksudnya selepas kawasan Pondok Tanjung itu, dalam perjalanan nak ke Selama Perak tu, pasal ada kawasan hutan, macam AJ mention lah. Sebab AJ daripada Selama tadi buat video, mula-mula korang akan jumpa kawasan Kelapa Sawit, lepas tu korang akan jumpa kawasan hutan Pondok Tanjung, lepas tu korang akan sampai kat kawasan Pondok Tanjung, lepas tu korang akan nak pergi ke Munting tu, akan ada jalan simpang siur lah. So daripada kisah yang diceritakan oleh Zack ni, beliau dah sampai dah kat kawasan Pondok Tanjung tu. Maksudnya beliau dah melepasi kawasan
estate kelapa sawit, kemudian dah melepasi kawasan hutan Pondok Tanjung yang kisah seram berlaku kepada Private Azam sebelum ni, yang kat kawasan hutan Pondok Tanjung tu. Lepas tu beliau dah sampai dah dekat kawasan Pondok Tanjung. Jadi daripada Pondok Tanjung menuju ke Kemunting tu, jalan tu memang FJ cakap kan, kalau siapa-siapa tengok video FJ buat jalan waktu siang tu kan jalan dia simpang siu. Lepas tu keadaan dia pun dia ada mention kan, keadaan dia macam lebih menyeramkan sebab jalan dia lebih kecil. Lepas tu dia punya jalan lebih sempit lah. Jalan dia lebih sempit, dia tak besar macam jalan yang sebelum tu. Jadi bila dia sampai kat situ, dia nampak ada ramai orang yang bawa keranda tengah jalan. Maksudnya tengah berarak lah waktu tengah malam tu. Jadi bila nampak orang ramai tu, beliau nak cross tak boleh. So dia cuba untuk fahamkan keadaan dia. Jalan tu memang kecil tau. Jalan tu kecil, maksudnya kalau macam mana kalau ada orang kat tengah jalan tu apa semua, korang susah lah nak cross. Tambah dia kata orang ramai tengah bawa keranda. Jadi beliau terpaksa lah ikut kan orang-orang tersebut daripada belakang. Maksudnya dia susur lah. Orang tu tengah jalan, susur dengan kelajuan orang yang sedang berjalan tu. Waktu tu mungkin dia seorang saja. Ada pukul 2 pagi lah dia mention tadi, lebih kurang macam tu lah. Lepas tu bila dia susur tu, dia macam mula-mula fikir macam biasalah, kita bila nampak orang ni kita akan fikir biasa lah. Tapi bila tengok macam orang bawa jenazah dalam keranda pun semua kan. Lepas tu dia yang peliknya, pada waktu kejadian tu tak ada orang bawa lampu, tak ada orang bawa pelita. Yang itu menambah lagi yang dia pelik lah. Dan dalam masa yang sama juga dia kata tak ada orang pun yang menoleh ke arah dia. Maksudnya orang tengah ramai-ramai tu tengah usung keranda tu, tak ada pun orang tengok ke apa ke kan. Tengok macam yelah, biasa kita normal lah. Kalau macam contoh korang jalan tengah jalan, lepas tu ada kereta kat belakang, lepas tu biasalah kita akan tengok ada kereta, minta orang kat depan, jom tepi sikit bagi kereta lalu. Macam tu lah keadaan normal. Tapi waktu tu orang yang bawa keranda ramai-ramai tu buat tak tahu buat jalan. Dia tak tahu lah berapa ramai dia nampak tu. Tapi dia mention dia ramai lah. Selalunya kalau sikit kita boleh count ataupun kita boleh kira tau. Mungkin ada 10 orang, mungkin dia akan mention 10 orang ataupun 5-6 orang bawa keranda, dia boleh mention. Tapi dia kata ramai. Bila ramai tu AJ fikir, dalam fikiran AJ adalah memang nampak ramai lah. Lepas tu dia tengok dia dah pelik dan dia rasa seram kan. Lepas tu dia dah sampai satu keadaan tu, dia rasa lain macam. Dia cuba juga untuk cross orang yang bawa keranda tu, ramai-ramai tengah jalan bawa keranda tu. Jadi dia pun yang AJ faham tadi lah, dia masuk ke bahu jalan, maksudnya jalan rumput masuk ke bahu jalan untuk potong orang ramai yang sedang bawa keranda tu. So dia bila potong tu, dia belah lah. Lepas tu bila dia sampai kat rumah, dia terfikir-fikir kan kejadian tersebut lah. Dan pada kisah yang sebelum ni, kisah satu yang dia ceritakan tu pun, memang ada, dia kata antara gangguan yang mungkin orang akan hadapi ialah nampak orang mengusung keranda. Jadi yang ini diceritakan oleh saudara Zack ni menguatkan lagi akan kisah seram yang orang mengusung keranda pada jalan tersebut lah. Okey, berkaitan dengan kesimpulan FJ lah, FJ dah pergi jalan tinjauan waktu siang. FJ dah pergi tengok cerita seram yang pertama tu, kita dah dengar kan, yang sebelum ni. Sekarang ni kisah seram yang kedua. Lepas tu FJ ada baca komen juga lah, komen dekat FJ punya video sebelum ni, yang beliau ni berulang alik daripada Ipoh ke Selama, kerja kat hospital. Beliau berulang alik jalan tu. FJ pun terkejut lah macam mana beliau berulang alik kan, naik kereta dan sebagainya. Dia tanya naik kenderaan apa, dia kata naik kereta. So dia tanya apa pengalaman yang rasa paling unik yang beliau alami lah. Lepas tu dia kata dia nampak ada seorang tua berjubah kalau tak silap dengan seorang perempuan dekat kawasan hutan Pondok Tanjung tu. Maksudnya dah nak hampir ke kawasan Pondok Tanjung tu, ada kawasan hutan. Jadi dia nampak ada seorang lelaki dan seorang perempuan, yang macam perempuan tu pakai telekong sebab dia lalu waktu pagi, sebab dia nak kena pergi ke Selama hospital, dan orang tua itu berjubah dekat kawasan dekat hutan Pondok Tanjung tu. Jadi seperti yang dimention dalam cerita tadi kan, dia kata mungkinlah kawasan tersebut adalah kawasan perkampungan bunian. So AJ pun fikir benda yang sama. Apabila AJ baca kisah-kisah seram yang ada dekat jalan Pondok Tanjung ni, AJ dapatilah kisah-kisah seram ni ianya macam melibatkan manusia tau. Yang orang kata nampak perempuan bawa anak, lepas tu nampak perempuan sedang mandi di sungai waktu tengah malam, lepas tu nampak ada macam yang dia baca komen tu, dia nampak ada lelaki berjubah, perempuan bertelekong di tengah-tengah hutan tersebut. Lepas tu cerita Zack ni, dia nampak keranda sedang diusung orang ramai dan sebagainya. Dia nampak dalam bentuk orang lah. Jadi FJ, kalau tanya FJ lah, gangguan jenis apa yang ada kat jalan tu, FJ rasa macam itu adalah kawasan bunian. Kalau ikut FJ punya penilaian lah, FJ punya teori, itu adalah kawasan bunian. Sebab gangguan-gangguan yang diterima ni melibatkan penampakan seperti
orang. Dia bukannya gangguan yang macam dia nampak bentuk yang shape yang pelik-pelik lah. Macam dia nampak pontianak ke, hantu pocong ke, syaitan ke kan. Dia bukan nampak macam tu, tapi nampak macam jenis orang lah, bawa keranda. Lepas tu orang perempuan, orang berjubah, perempuan mandi dekat sungai. So benda ni adalah kebiasaannya kawasan macam kawasan bunian lah kot. Sebab tu dia nampak berbeza-beza dia punya dalam struktur masyarakat diorang kan. So AJ tak pasti adakah memang betul kawasan tu adalah kawasan bunian. Dan di akhir cerita tersebut pun dia ada mention lah berkaitan dengan bagi orang yang jarang melalui jalan tersebut, dia kemungkinan lebih berpotensi lah untuk diganggu berbanding dengan penduduk sekitar di kawasan tersebut. Dia ada mention dekat ujung last artikel tu. So benda ni AJ dah ulas banyak kali lah. AJ pun cakap benda yang sama, teori AJ pun benda yang sama. Kebiasaannya orang-orang yang diganggu ni adalah orang yang jarang melalui jalan tersebut ataupun orang luar lah. Kebiasaannya kalau penduduk sekitar mereka tidak diganggu. Mungkin sebab orang bunian dekat kawasan tersebut dia kenal ataupun tahu akan penduduk sekitar di kawasan tersebut supaya tak diganggu kan. So konklusi sepenuh daripada cerita ni yang FJ dapati bahawa kemungkinan lah gangguan-gangguan yang dihadapi oleh mereka ini adalah gangguan yang melibatkan orang bunian ataupun perkampungan bunian dan sebagainya. Cumanya FJ tak pasti kenapa mereka cuba untuk macam mengganggu orang yang melalui jalan tersebut lah. Kita kena nilai balik sebab kalau perkampungan bunian tu adalah terdiri daripada bunian ni terdiri daripada jin lah, perkampungan jin macam tu lah. Kalau dia orang ni jin Islam, biasaannya mereka tak mengganggu kebiasaannya. Yang AJ faham lah. Kalau orang ni jin yang bukan Muslim, AJ tak pasti. Sebab tu AJ pelik. Kalau tengok gaya dia tu macam Islam macam tu lah. Sebab ada yang mention dia nampak lelaki berjubah, lepas tu ada perempuan bertelekung macam tu kan. Yang pengalaman sebenar orang yang komen dekat cerita FJ sebelum ni kata macam tu. Tapi kenapa dia mengganggu orang yang jarang melalui jalan tersebut? Yang itu AJ dok fikirkan lah. Actually kalau dia ada pun sebenarnya lantak lah di alam diorang kan. Kenapa mengganggu orang yang melalui jalan tersebut? Yang tu AJ macam yelah kawasan dia nak duduk ke apa ke, itu terpulang pada dia. Dan tapi selalunya kalau teori FJ legal panggil teori lagi, kemungkinan gangguan ini selalunya macam ni lah. FJ pernah ada pengalaman lah dengan member kan. Bila benda tu macam bagi tahu fakta diorang diorang macam bagi tahu sebab diorang ganggu tu adalah kerana manusia macam menceroboh kawasan diorang. Yang itu AJ difahamkan lah. Maksudnya buat jalan ke, buat bangunan ke, buat sawit ke apa kan. Benda tu dah mengganggu diorang punya pendapatan. So sebab tu lah mereka mengganggu orang-orang yang melalui jalan tersebut. Yang ini FJ punya pengalaman dengan member lah. Sebab member pernah beritahu akan hal ini. Okay, so itulah cerita dia. FJ tak dapat pastikan sebab dah ramai juga cerita yang komen mengalami gangguan di jalan tersebut. Tapi dalam masa yang sama FJ mention juga bahawa jalan tersebut ramai orang yang tidak mengalami gangguan jugalah. Sebab macam FJ cakap kenalan FJ di Selama dan sebagainya, dia lalu pada waktu malam, tengah malam, tak ada apa masalah dan sebagainya. So apa-apa hal FJ kena lalu dulu untuk tengok keadaan tersebut. InsyaAllah doakan dalam masa yang terdekat ni FJ akan cuba lalu untuk jalan tersebut lah. Okay, sekarang ni tengah rancang sikit lagi. Kalau jadi terus on je jalan tersebut. Okay, so kita kena tengok dulu waktu malam baru FJ boleh ulas sepenuhnya akan keadaan seram atau misteri di Jalan Podok Tanjung ini. Okay, jadi sampai di sini saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni dan nantikan video reaksi seram yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.